sistem masyarakat khususnya golongan belia. Dan untuk kita bercakap berkenaan belia hadapi cabaran COVID-19 ini, saya perkenalkan tetamu yang bersama kita sekarang ini iaitu Cik Atikah Syairah Shaharuddin yang merupakan penolong Setiausaha Agong dan juga penyelaras Jawatan Kuasa Tindakan Ekonomi Majlis Belia Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bila kita bercakap mengenai belia ini, kita perlu melihat permasalahan yang dialami oleh belia ini secara terperinci. Dan sekarang ini mungkin ada kalangan belia yang sekarang ini bekerja di sektor kerajaan, sektor swasta. Itu satu kategori. Mungkin ada juga belia sekarang ini yang sedang menjalankan perniagaan. Ada juga yang bergelar mahasiswa sekarang ini. Tapi dan kategori yang terakhir ini, golongan belia yang mengganggu. Itu antara isu ataupun dilema yang cukup berkait rapat dengan golongan belia sejak dari dahulu lagi. Dan kita lihat dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, jumlah peningkatan pengangguran dalam kalangan belia semakin meningkat. Macam mana di pihak MBM sendiri melihat situasi ini? Baik, terima kasih banyak. Soalan yang sangat-sangat menarik, dan antara objektif awal kenapa kita mau bincangkan pada pagi ini adalah kita terpanggil untuk sambut kenyataan media daripada DOSM, Department of Statistik, Jabatan Perangkaan, yang menyatakan tentang jumlah penurunan antara Mei ke Ogos menunjukkan daripada 5.3% kepada 4.7%. Namun demikian, SOKSO juga telah mengeluarkan kenyataan 90,000, maksudnya yang mendaftar menunjukkan mereka kehilangan kerja. Maksudnya kalau unjuran awal tu mengatakan ada 800,000, lebih 100% atau 20% yang masih lagi belum mendaftar di SOKSO, yang menunjukkan mereka hilang pekerjaan ataupun mereka sebenarnya terlibat dalam ekonomi gig ataupun ekonomi lejang. Dan maksudnya traceability tu kita tak dapat. Mereka kebanyakannya tidak mendaftar di dalam EPF, tidak mendaftar di dalam SOKSO, dan transaksi kewangan itu tidak mempunyai unjuran yang jelas lah. Dan bahagian ini yang kita nak bincangkan. Kalau kita bincang tentang aspek pengangguran ni, kita perlu melihat multidimensional. Kita tak boleh melihat sebagai pilot ataupun juruterbang yang diberhentikan pekerjaan menjadi Foodpanda Friday itu dikategorikan sebagai orang yang mendapat pekerjaan. Kita tak boleh kategorikan begitu, sebab bagi saya itu adalah regresif dari tangga kerja. Maksudnya tangga pekerjaan yang awal tu sendiri pendapatannya adalah T20. Jadi dia bukan T20 turun ke M40. Dia T20 turun terus ke B40. Jadi ini adalah, maaf saya gunakan terma yang mungkin DBP boleh betulkan lepas ni, maksudnya termanya instant kemiskinan. Jadi dia akan isu pengangguran ni adalah isu yang akan secara tidak langsung menjurus kepada sosial, isu ekonomi, isu pendidikan, dan krisis kesihatan ini secara tidak langsung akan memberikan dampak yang negatif, dan impak yang negatif jika tidak ditangani secara berhati-hati, tapi dalam masa yang sama memerlukan intervensi yang sangat jelas antara masyarakat sivil, terutamanya pemegang taruh seperti Majlis Belia Malaysia. Dan mahu tidak mahu kita perlu memberikan gambaran isu pengangguran ini bukan hanya berlaku kepada mereka yang tidak mempunyai pendidikan. Isu pengangguran ini adalah krisis yang sangat-sangat membejat kerana B40 yang menyambung pelajaran pendidikan tinggi. Bukan B40 yang tak belajar, B40 yang sudah pun tamat bergraduat di universiti awam dan IPTS. Akhirnya apabila mereka dihantar sebagai mereka yang akan mobiliti sosial, yang akan keluar daripada kemiskinan keluarga masing-masing, tetapi akhirnya mereka tidak mendapat pekerjaan. Kadang-kadang mak bapa, atuk nenek kadang bergolok bergadai memastikan anak mereka belajar di kampus. Jadi itu yang kita perlu tangani, dan saya fikir perkara ini kadang-kadang dilihat sebagai kesalahan majikan secara total. Tetapi itu tidak berlaku sebegitu saja, kerana isu pengangguran, misi melawan pengangguran ni, mendeklamasikan proklamasi perang terhadap pengangguran ni perlu diambil kira untuk semua. Dan saya fikir kerajaan bukan hanya perlu membantu belia untuk keluar daripada kancah pengangguran, tetapi membantu majikan untuk memastikan mereka boleh memberikan lebih banyak peluang pekerjaan kepada belia-belia yang ada di luar sana.
Bercakap mengenai isu pengangguran ini, itu permasalahan yang cukup cakna bagi Majlis Belia Malaysia. Yang dalam kita menyelami permasalahan ini, mungkin dari pihak Majlis Belia Malaysia sendiri ada solusi ataupun kaedah-kaedah yang cuba diketengahkan untuk kita membantu sedikit mengurangkan kadar pengangguran ataupun mencari alternatif yang terbaik untuk golongan belia yang di luar sana yang mungkin daripada ada pekerjaan sekarang ini dah kehilangan pekerjaan, dan daripada ada sumber pendapatan tetap sekarang ini masih lagi tercari-cari untuk mencari pendapatan untuk terus survive dalam kelangsungan hidup mereka. Betul. Terima kasih. Itu soalan yang sangat menarik sebab maksudnya macam kalau kita kata kita mahu memberikan peluang pekerjaan, kita tidak boleh hanya bergantung kepada Jabatan Tenaga Kerja saja untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab itu Majlis Belia Malaysia berkolaborasi dengan badan-badan corporate, syarikat-syarikat swasta seperti HSBC dan EPF, GLC seperti EPF. Bagaimana kita sebenarnya menjalankan program mengikut zon-zon tertentu. Maksudnya dalam tempoh Julai sehingga September yang lepas, MBM telah melaksanakan program kebolehpasaran pekerja dan kita laksanakan di zon selatan dan zon tengah. Seramai 193 peserta yang telah pun turut serta dalam program kita, dan pelaksanaan program mengikut kearifan lokal ini sangat penting, dan saya fikir itu adalah kelebihan MBM kerana kita mempunyai sehingga majlis belia daerah. Bukan sahaja di peringkat induk itu sendiri, 41 majlis belia di peringkat induk, tetapi juga mempunyai kearifan lokal sehingga di peringkat daerah. Dan kita kena faham satu perkara, isu pengangguran itu berbeza di setiap tempat. Urban, pengangguran di peringkat urban ataupun itu berbeza. Di peringkat semi urban tu berbeza dan di peringkat luar bandar itu berbeza. Jadi kita tidak boleh bagi one blanket solution kepada setiap permasalahan, dan inilah yang saya fikir MBM melaksanakan, dan saya berterima kasih kepada contohnya seperti HSBC yang membantu kami, dan di peringkat kami pastikan rakan-rakan dan B40 contohnya seperti JKM. JKM mempunyai database. Persatuan OKU juga di peringkat IPTA dan IPTS mempunyai database bagaimana sebenarnya mereka melaksanakan dan mengumpulkan jumlah-jumlah graduan yang belajar di dalam kampus masing-masing yang akhirnya tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita tunjukkan di mana ruang, dan ini antara program-program yang kita laksanakan dengan Kementerian Belia dan Sukan sebelum daripada gelandangan tempoh hari, dan kemudian kita hantar mask dan hand sanitizer kepada e-hailing rider, Foodpanda, dan ini program kolaborasi dengan Majlis Belia OKU. Jadi ini menunjukkan yang kita perlu secara tersasar, dan dia tidak boleh satu program sahaja. Kita kata kita dah buat benda ni dekat Kuala Lumpur, jadi kita nak buat program yang sama di Kedah, program yang sama di Pantai Timur. Tak boleh macam tu, dia kena berbeza. Dan saya fikir di peringkat MBM pun kita ada kekuatan badan gabungan masing-masing. Seperti GPMS dan PKPIM, mereka apabila mahasiswa terkandas di universiti, mereka terus menghantar bantuan di universiti, dan bagaimana Persatuan Pengakap sendiri boleh mengambil ruang dan peluang dan menyediakan face shield, 100,000 unit face shield yang dihantar di hospital, dan Pandu Puteri pun ada hantar oven untuk nurse-nurse yang ada dekat. Pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh pihak Majlis Belia Malaysia untuk kita membantu golongan belia dekat luar sana, dan antara program yang terkini ialah sambutan ke Hari Kerja Belia 2020 yang dilaksanakan sejak semalam 2 November sehingga 7 November. Yes, mungkin boleh kongsikan apa antara pengisian dalam sambutan Hari Kerja Belia 2020? Baik, terima kasih banyak. Saya fikir profesionalisme pekerja belia ni adalah satu profession yang masih dipandang enteng di dalam Malaysia. Maksudnya kita tak memberikan pengiktirafan yang sepatutnya kepada pekerja-pekerja belia. Dan sepatutnya kalau kita ada ramai relawan sebenarnya yang mahu memberikan solidariti bakti dan jasa kepada negara. Tetapi jika tanpa pengiktirafan dan tanpa kebebasan financial, kewangan untuk mereka bergerak, saya bagi contoh, maksudnya macam kalau dia pergi 10 misi kemanusiaan di luar negara dan dia bawa sijil misi kemanusiaan itu untuk pergi buat loan di bank, itu tidak diiktiraf. Betul. Jadi saya fikir bahagian-bahagian untuk pembangunan sosial dan ekonomi ini perlu seiring, dan kalau tidak ada pengiktirafan, bagaimana kita nak pastikan lebih ramai belia untuk terlibat di dalam program-program
kesukarelawan. Dan saya fikir ini sebenarnya kekayaan negara. Aset negara adalah relawan-relawan kita. Aset negara adalah mereka yang mahu memberikan, walaupun mereka tak ada banyak, tetapi mana yang ada tu mereka mahu berikan. Dan ini sebenarnya saya fikir profesionalisme pekerja belia dan bagaimana Presiden Majlis Belia Malaysia sendiri, Saudara Zulkifli Johar, telah pun mengusulkan di peringkat dan membawa misi-misi ini di sekolah politik dan bagaimana diusulkan di parlimen, dan amendment kepada Akta Pekerja Belia ini perlu ditambah baik. Dan pekerja sosial, maksudnya macam kalau kita isi borang-borang untuk mencari pekerjaan sekalipun, dia tidak ada di dalam tu youth worker, tidak dikategorikan sebagai salah satu daripada unit program profession yang perlu ditambah baik. Baik, kita sekarang ini dalam meniti hari, beberapa hari lagi, 3 hari lagi kita menanti-nantikan Belanjawan 2021. Dan kita ingin dengar juga suara daripada Majlis Belia Malaysia. Apakah antara aspirasi ataupun harapan bagi MBM sendiri terhadap Belanjawan 2021 ini? Baik, terima kasih banyak. Yang pertama sekali tentang 3 input utama. Yang pertama sekali adalah tentang insentif yang telah pun umumkan oleh YB Menteri Datuk Seri Rizal Marikan kemarin semalam di Parlimen, mengatakan tentang 300,000 belia telah pun memohon SPN, maksudnya macam subsidi upah yang disediakan oleh kerajaan di bawah penjana prihatin. Yang seterusnya meneruskan program-program tersebut, dan komitmen untuk melawan pengangguran itu harus dilaksanakan melalui kolaborasi setiap agensi dan kolaborasi setiap kementerian. Maksudnya di Kementerian Pertanian juga ada melaksanakan agropreneur dan belia tani muda, dan bagaimana Kementerian Kerja Raya juga ada melaksanakan automotif, dan bagaimana dengan Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Kerja dan Kementerian Belia Sukan sendiri melalui data-data yang IRIS keluarkan. Seterusnya adalah yang kita minta adalah moratorium untuk dilanjutkan. Moratorium ni bukan kita mahu menyatakan bank sudah cukup kaya, jadi mereka sepatutnya memberi kebajikan. Tak. Maksudnya kita mahu menyatakan yang memberikan ample time, maksudnya macam masa yang secukupnya kepada belia bangkit semula dalam kejatuhan pasca pandemik ini mustahak, kerana kita mahu mereka ada keupayaan untuk mencari pekerjaan yang bermaruah, gaji yang bermaruah, dan boleh membayar dengan konsisten moratorium pada tahap yang seterusnya. Saya fikir ini mustahak, dan tanpa komitmen dan ruang yang jelas tersebut, akhirnya kalau kita tidak memberikan ample time itu, akhirnya mereka akan kerana moratorium di peringkat bank itu jauh lebih, saya fikir jauh lebih civil berbanding dengan mereka meminjam di Along untuk membayar moratorium. Jadi itu akan memberikan kesan kepada keluarga, kesan kepada masyarakat, kesan kepada komuniti yang jauh lebih membejatkan, dan dia akan dominoes effect itu akan lebih menyakitkan kita di masa akan datang. Itu penerangan dan juga perbincangan cukup menarik saya kira daripada wakil Majlis Belia Malaysia, dan kita harus melihat satu lagi, sorry. Isu maksudnya salah satu dalam belanjawan juga yang saya fikir perlu juga diambil kira tentang belia adalah tentang belia resah yang digunakan. Terma belia resah ni sangat penting. Kesihatan mental 10 Oktober yang lepas kita telah pun ialah program kesihatan mental, maksudnya Hari Kesihatan Mental Sedunia ni kita perlu sambut, dan kita perlu tahu pasca pandemik ni perlu dikeluarkan. Kita bukan hanya nak mahu mereka hidup dalam keadaan yang harmoni, bukan saja mahu, tetapi mahu hidup. Itu isunya. This is a living isu tentang kehidupan itu sendiri. Jadi kesihatan mental ni harus diberikan penekanan, dana juga harus diberikan penekanan kepada isu kesihatan mental. Dan saya fikir ramai pelajar-pelajar yang bergraduan dalam bidang kaunseling dan psikologi yang boleh menyumbang kepada syarikat-syarikat. Dan yelah, kalau sebelum ni kita boleh mewujudkan unit-unit khas di agensi dan lain-lain. Jadi itu boleh membantu KKM secara langsung. Itu berkenaan dengan kesejahteraan kelangsungan hidup, dan aspek kesejahteraan ini merangkumi fizikal dan juga mental. Merupakan satu aspek yang perlu kita berikan perhatian untuk kita memastikan golongan belia di luar sana bukan saja cukup berdaya saing, mampan dan mampu mengharungi cabaran pandemik COVID-19, tapi dalam masa yang sama juga mampu untuk melahirkan
menawarkan idea-idea yang cukup bernas dalam membantu negara kita ke arah yang lebih baik. Dan kita harapkan semoga Belanjawan 2021 ini akan memberi dampak yang sememangnya cukup positif untuk golongan belia dalam kita mengharungi pelbagai isu yang wujud sekarang ini. Baik, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Atikah Syairah Syahrudin, Penolong Setiausaha Agung dan juga Penyelaras Jawatankuasa Tindakan Ekonomi MBM. Baik, terima kasih sekali lagi.